Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk topik seterusnya kita akan belajar tentang kesan negatif penyalahgunaan bahan kepada keluarga. Okay, murid-murid, kita tajuk ni pada muka surat 141 buku teks. Okay, murid-murid boleh buka dulu. Okay, buku teks. Kalau tak nak buku teks boleh rujuk terus. Di sini cikgu boleh besarkan. Okay, kita besarkan dulu. Okay, besar. Okay, kesan negatif penyalahgunaan bahan kepada keluarga. Okay, penyalahgunaan bahan. Okay, yang kita belajar ada tiga benda lah. Tiga bahan yang kita belajar sebelum ni. Penyalahgunaan bahan tu adalah penyalahgunaan rokok, dadah dan alkohol. Ada tiga tu yang kita belajar sebelum ini. Okey, dia punya kesan negatif. Kesan negatif maksudnya kesan yang tak baik lah. Kesan tak baik terhadap keluarga. Okey, ini je untuk kita belajar hari ini. Tak payah banyak-banyak. Baiklah ya. Okey, yang pertama, menjatuhkan maruah dan nama baik keluarga. Ni maksud dia, kalau orang tu tahu, contohlah salah satu daripada bahan penyalahgunaan bahan ni, salah satunya dadah lah yang popular. Salah satunya dadah. Kalau dadah tu orang dah tahu, contohnya kamu ni anak Pak Mae ataupun anak seorang doktor. Contoh anak seorang doktor, Mae doktor Mae. Kamu anak dia, tapi kamu hisap dadah. Macam mana? Menjatuhkan maruah. Maksud nama baik bapa kamu tu, Mae, doktor Mae ni, orang cakap alamak doktor je. Tengok anak dia hisap dadah. Kan nama baik tu jadi tak baguslah, menjatuhkan. Maksudnya nama keluarga tu jadi tak baik. Kesian bapa dia kan. Anak dia hisap dadah. Contoh lain lagi Dr. Mae, dia ada anak, dekat sekolah dia merokok. Salah guna bahan kan, merokok kan tak baik. Dia merokok, lepas tu bapak dia kena panggil. Tengok Dr. Mae yang datang. Contoh saja Dr. Mae ni, ni sebagai contoh saja. Kan malu tu, bapak dia tu lah menjatuhkan maruah lah. Ada kemungkinan boleh menjatuhkan dia punya klinik. Contoh dia ada klinik sendiri kan. Nanti orang tak nak datang klinik dia. Dah maruah dia jatuh, macam orang dah hilang kepercayaan. Okey, itu contohnya menjatuhkan. Maksud dia makin nama baik keluarga tu jadi teruk lah, orang pandang tak baik. Okey, yang kedua, rumah tangga porak-poranda. Ini alkohol ke, dadah ke, benda tu banyak habis duit kan. Macam rokok tu kurang sikit, walaupun rokok tu pun tak bagus. Tapi yang terutamanya sekarang ni dadah dan alkohol. Dia boleh mengganggu otak dia, macam kurang waras. Sebelum ni kita belajar kan, macam fikiran dia kurang waras, dikacau bahagian otak. Boleh bergaduh. Ni rumah tangga maksudnya suami isteri, macam itulah. Dengan adik-beradik ke, porak-poranda ni macam keluarga tu tak stabil lah. Dia bergaduh tak kisahlah. Gambar ni mungkin lelaki lempang perempuan. Ada juga lah macam isteri dia yang hisap dadah. Yang isteri dia tu boleh membunuh suami. Ada juga dia boleh bunuh suami. Dia tak semestinya suami isteri saja, mungkin anak dengan mak. Anak tu boleh bunuh mak. Itu biasa kita dengar cerita sebelum-sebelum ni rumah tangga porak-poranda. Tapi ni diutamakan kepada suami isteri lah di sini. Tapi dia keluarga lah sebenarnya. Selain katakan rumah tangga, keluarga, anak dengan mak ke, bapa dengan anak ke. Okey, maksudnya keluarga tu tak harmoni lah kalau di sini maksudnya. Okey, yang ketiga, berlaku penceraian. Macam tadi lah, ni kesnya berlanjutan. Jika suami isteri lah, kalau isteri dia bermasalah, hisap dadah, kalau suami pun hisap dadah juga, jadi
dah kahwin lama, susah nak dapat anak lah. Itu contoh dia akan kacau bahagian pembiakan. Jadi macam-macam lah orang akan mengata apa semua kan. Jadi rumah tangga pun macam yang nombor 2 ni, rumah tangga pun porak-poranda. Akhirnya berlaku penceraian. Penceraian maksudnya suami isteri berpisah. Jadi mangsa anak-anak lah nanti, kalau ada anak lah. Jadi nampak dia berlaku kemurungan. Okey, yang seterusnya, tiada nilai moral. Ini memanglah maksud tiada nilai moral ni benda yang tak bermoral lah. Kalau macam merokok, isap dadah, lepas tu minum arak, benda yang tak bermoral lah benda tu. Contoh kalau kamu isap-isap rokok dekat orang-orang tengah sembang dalam rumah, kamu isap rokok, nampak tak bagus. Walaupun merokok tu nampak ringan kan, tapi menunjukkan tidak beradab. Tidak bermoral ni macam tak ada adab lah, akhlaknya kurang, tidak bermoral. Okey, penyebaran penyakit HIV atau AIDS. Okey, penyakit AIDS ni, ni contoh doktor dekat hospital. Ini penyakit yang tiada ubat. Dia berlaku, ni salah satu daripadanya adalah macam isap dadah tadi lah, suntikan, jarum suntikan yang dikongsikan. Perkongsian jarum suntikan boleh dapat penyakit AIDS, penyakit yang membawa maut. Dia akan melemahkan sistem imun kita, imunisasi. Tahap kesihatan kita akan merosot lama-lama. Lama-lama matilah akhir sekali. Tapi dia sikit-sikit, dia tak mengejut lah. Dia sikit-sikit dimakan, last sekali mati. Okey, baiklah, itu sahaja untuk kali ini. Jadi jika tidak faham, boleh hubungi terus pada cikgu, Cikgu Fauzi 01229888875. Ni pendidikan kesihatan tingkatan 1, pendidikan khas. Okey, sekian, terima kasih.